Assalamualaikum, salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Bertemu kita sekali lagi dalam program khas Hello Sintok yang bersiaran menerusi UUM Today. Kita nak bercakap tentang Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP. Ya. Umum mengetahui bahawa MPP ini ialah platform di mana suara pelajar didengari, ya. Dan bukan saja itu, malah perkara-perkara berkaitan dengan kebajikan pelajar juga dititik beratkan oleh MPP. Dan MPP ini juga penting sebenarnya kerana mereka menjadi perantara antara pelajar dan pihak universiti. Jadi pada hari ini, ya, saya ada dua tetamu istimewa yang saya ingin perkenalkan melalui program khas Hello Sintok ini, dan kedua-dua jejaka yang bersama saya, mereka adalah dari Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Jadi saya terus perkenalkan kepada tetamu istimewa saya pada hari ini. Di sebelah saya sini ialah saudara Muhammad Izzuan Faiz Abdul Rahman, ya. Selamat datang Izzuan. Terima kasih Datin. Izzuan ialah yang di-Pertua MPP, ya, pelajar tahun ketiga, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa dengan kepujian. Baik. Terima kasih Izzuan kerana sudi meluangkan masa, ya. Saya dengar tengah sibuk exam, ya. Okey, dapat juga meluangkan masa. Dan di sebelah hujung sana ialah saudara Kevin Esnaya Anandan, atau lebih mesra dengan panggilan Kevin. Selamat datang Kevin. Kevin ialah naib yang di-Pertua MPP, ya, pelajar tahun kedua, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran, Logistik dan Pengangkutan dengan kepujian. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi terima kasih, ya, kerana dalam kesibukan membuat persediaan untuk peperiksaan tuan-tuan sudi untuk bersama saya pada kali ini. Saya nak terus kepada Izzuan. Izzuan, kenapa kenapa terbabit, apa yang menyebabkan Izzuan ni ingin menjadi sebahagian daripada MPP dan seterusnya pada hari ini menjadi yang di-Pertua MPP? Bagi saya sendiri Datin, baik, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada UUM Today dan pihak Datin sendiri kerana sudi menyebut kami untuk bersama dalam rancangan Hello Sintok. Baik, terus respon kepada soalan Datin. Kenapa MPP? Kenapa, ya? Jadi bagi saya sendiri, first thing first, perlu datang dengan niat. Niat yang paling utama. Kerana along the journey ni, Datin, ia akan kembali kepada niat. Kenapa kita buat? Sama juga seperti belajar. Kenapa kita belajar? Back to niat. Jadi kenapa MPP? Saya nampak Majlis Perwakilan Pelajar ini adalah sebuah platform untuk mahasiswa untuk menyumbang bakti kepada mahasiswa dan juga kepada universiti. Apa-apa saya sering tekankan yang saya pegang, iaitu jangan tanya kepada universiti apa yang universiti boleh beri kepada kita, tapi tanya kepada diri sendiri apa yang kita boleh beri ataupun apa yang kita boleh menyumbang kepada universiti. Jadi itu yang buatkan saya semangat untuk memasuki platform paling Majlis Pelajar ni untuk serve the students itself. Izzuan, ada sesuatu yang terlintas di fikiran saya. Saya nak tanyalah Izzuan, ya. Adakah ia berkait juga dengan Izzuan sendiri yang ingin menjadikan platform ini untuk mengejar glamour untuk dikenali dalam kalangan pelajar UUM? Bagi saya sendiri, glamour dalam tempoh MPP ni bagi saya tak wujud. Orang kata apa, perkataan glamour jadi MPP ni, sebab kita sedia maklum MPP ni adalah satu tanggungjawab, satu amanah yang daripada diberikan kepada mahasiswa, kepada kami untuk berikan yang terbaik. Jadi mungkin glamour tu terpulang bergantung kepada mana-mana individu. Cuma bagi saya sendiri Datin, ini adalah satu amanah yang untuk saya dan rakan-rakan lain untuk pastikan bahawa mahasiswa di UUM ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Jadi glamour tu bagi saya Datin tak wujud. Bukan glamour, ya Izzuan. Baik, saya nak beralih kepada Kevin di situ. Kevin, bagi Kevin, kenapa Kevin ingin membabitkan diri Kevin dalam MPP ni? Apa yang sebab utamanya? First of all, Assalamualaikum, salam sejahtera, Dajahau and Wanakum semua.
Terima kasih untuk memberikan peluang para Kevin hari ini dalam Hello Sintok. So straight to the point, soalan daripada kenapa Kevin nak jadi MPP. Ya. So daripada starting semester 1 lagi, benda yang saya nampak sangat membantu pelajar daripada minggu sesuai kenal hingga convocation ialah majlis perwakilan pelajar. So bukan pelajar hanya bergantung kepada management, at the same time lagi dekat dengan pelajar-pelajar iaitu majlis perwakilan pelajar. So yang kita boleh menyelesaikan masalah-masalah pelajar, keinginan pelajar pada semasa ke semasa. So benda itu yang membawa keinginan kepada diri saya sendiri yang macam Izwan bagi tahu, niat yang membawa kepada Kevin untuk menjadi salah seorang dalam organisasi majlis perwakilan pelajar untuk serve for the students. Jadi Izwan dari parti yang dikenali sebagai Perubahan. Perubahan. Tapi kalau dalam konteks, kalau saya boleh share sikit Datin, dalam Universiti Utara Malaysia sendiri, kita tak ada mengamalkan orang kata keutamaan parti itu sendiri. Mungkin untuk berkempen ya, tapi selepas dah tertubuhnya Majlis Pelajar, kita adalah satu organisasi yang memberikan fokus secara penuh kepada kebajikan pelajar. Okey. Jadi soalan saya ialah apa istimewanya Parti Perubahan ni dibandingkan dengan parti-parti lain yang bertanding sewaktu kempen pada bulan Januari. Januari yang lalu, betul. Jadi apa uniknya perubahan ni? Bagi saya sendiri, setiap parti itu ada keunikan dan kelebihannya yang tersendiri. Jadi saya melihat kepada perubahan adalah based on the track record. Bagaimana saya melihat sendiri alumni yang merupakan daripada perubahan, mereka kata diberikan ruang dan peluang untuk menyumbang bakti pada UUM. Jadi saya melihat perubahan ni adalah sebuah wadah, sebuah platform yang terbaik untuk mana-mana mahasiswa menyertai bagi mendepani pilihan raya. Tapi dalam masa yang sama, setiap parti pun saya percaya ada kelebihannya. Ya. Jadi terpulang kepada setiap mahasiswa. Contoh, mungkin saya punya niche, saya punya minat cenderung ke arah perjuangan apa. Setiap komposisi parti ni ada perjuangan yang mereka fokuskan. Jadi bergantung kepada mahasiswa itu sendiri. Bagaimana dia punya niche, minat tu cenderung ke arah parti mana, pembawakan parti mana, Datin. Baik. Izwan dan Kevin satu kapal ya? Kapal yang sama. Perubahan. Jadi setakat ni ya Kevin, perubahan apa yang anda berdua telah lakukan? For now, okay. First of all, apa yang perubahan daripada Majlis Perwakilan Pelajar yang kami sedang mengusahakan, iaitu first thing first, masalah-masalah pelajar yang sangat crucial, iaitu first thing yang kita handle ialah minggu exam. After kita punya election, terus Chinese New Year, terus nak pergi final exam. Betul. So on that time, kita dapat satu notis bahawa pelajar perlu bayar penuh untuk menduduki exam. So on that time, kita yang, tapi ramai pelajar tak bayar penuh lagi. Tak mampu bayar penuh untuk yuran-yuran. So we are the one give the first voice kepada management and everything untuk membantu student. Takkanlah membayar penuh. At least 500. Ada kelonggaran. Ada kelonggaran sikit sampai dapat result tu mereka boleh mampu bayar lagi. So that's kind of initiatives, bantuan yang kita membawa kepada hal ehwal akademik untuk membantu pelajar. And kita juga sedang mengusahakan kepada ke arah praktikum sekarang. Sangat popular ataupun isu yang hangat ialah kenapa pelajar perlu membayar lebih kepada duit praktikum padahal kita dah keluar daripada kampus. So itu yang sekarang diperjuangkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan kita harap sangat kita dapat mengurangkan jumlah pembayaran ke arah praktikum dengan bantuan pengurusan juga. So itu menjurus Inilah pada perubahan lah. Kalau saya boleh tambah sikit, Datin. Boleh, Izwan. Pembawakan MPP pada kali ini adalah bersifat kepada proaktif dan juga responsif. Proaktif membawa makna MPP ini sentiasa kena satu langkah ke hadapan. Membincangkan masalah ataupun apa yang kita boleh bantu pada mahasiswa. Perkara yang tidak pernah ada, mungkin kita boleh wujudkan. Itu yang pertama, proaktif. Dan yang kedua, responsif. Responsif terhadap segala masalah ataupun cakna terhadap apa-apa isu yang dibangkitkan oleh mahasiswa, begitu juga dengan pengurusan. Bagi saya sendiri sebagai MPP, memang betul asasnya kami adalah perantara di antara mahasiswa dan juga pengurusan. Ya. Tapi ini tidak bermakna mengatakan pengurusan ini adalah musuh kita.
pengurusan dan mahasiswa adalah satu entiti yang perlu kita bekerjasama dalam kita memastikan yang pertama UUM sentiasa dalam keadaan yang sejahtera dan yang kedua kebajikan mahasiswa itu sentiasa kita perjuangkan, Datin. Ya, betul. Saya nak tarik perhatian Izwan dan Kevin ya tentang amanat Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, ya 11 amanat yang beliau utarakan ya, dan salah satunya ialah pemerkasaan mahasiswa. Di sini maksudnya ialah mahasiswa akan diberikan lebih banyak kuasa, kebebasan, tanggungjawab dan ruang membuat keputusan melalui gerakan pelajar atau student union. Jadi Izwan sebagai MPP di Universiti Utara Malaysia UUM, bagaimana Izwan melihat ini? Adakah dia macam seperti memberikan satu blank check kepada para pelajar? Terima kasih, Datin. Baik, bagi saya sendiri sebagai yang di-Ketua MPP bagi sesi ini, saya menyambut baik. Dan saya yakin rakan-rakan perwakilan pelajar di seluruh Malaysia menyambut baik amanat YB Menteri mengenai pemerkasaan mahasiswa. Bagi saya sentiasa melihat satu cabaran ini adalah sebagai satu peluang untuk kami tambah baik dan untuk kami perkasakan atau memberikan pemerkasaan terhadap mahasiswa itu sendiri. Ini tidak bermakna kita nak hijack tugas-tugas staf atau pegawai sedia. Kita nak berikan orang kata kepercayaan. Kita nak berikan pengalaman kepada mahasiswa khususnya kepimpinan pelajar untuk kita berhadapan dengan perkara yang kita mungkin akan menghadapinya apabila kita dah habis tempoh pembelajaran. Jadi di sinilah bagi saya platform yang sesuai untuk kita belajar, untuk kita orang kata jatuh, duduk, berdiri semula. Jadi bagi saya sendiri, saya anggap yang pertama saya menyambut baik dan yang kedua saya menganggap amanat ini adalah satu kepercayaan dan satu peluang untuk kami khususnya Majlis Perwakilan Pelajar untuk melaksanakan dan execute perkara ini dalam keadaan terbaik kepada mahasiswa itu sendiri, Datin. Okey, itu dari Izwan sendiri. Saya sendiri. Tapi saya pula ada kerisauan ya. Betul, saya dah meninggalkan pengajian di universiti ini dah agak lama lah ya. Tapi bila saya terbaca tentang salah satu amanat ni, mungkin saya nak tanya pendapat Kevin ya. Generasi muda sekarang ni, Kevin, agak sukar untuk dikawal ya. Mereka mempunyai minda sendiri ya, bercakap pun sekarang ni jarang yang berlapik. Dia bercakap apa dia nak bercakap kan. Jadi bila dapat seperti saya gunakan tadi perumpamaan seperti blank check ni, jadi tidakkah itu menimbulkan risiko untuk MPP, untuk grid pelajar dan pastikan mereka tidak terbabas dari landasan yang sedia ada? Kevin? Okay, for me, soalan yang sangat baik daripada Datin. First of all, macam Datin bagi tahu, generasi muda kali ini merupakan ada macam darah muda. Betul. Macam darah yang panas kan? Ya. So, bagi tahu, mereka ingat apa yang mereka lakukan all of the time ikut kepada trend. Ikut kepada betul apa yang mereka lakukan. So, for me, apa yang pemerkasaan yang dibawa oleh kali ini membawa kepada meningkatkan bertanggungjawab. Diri ketanggungjawab kita lagi meningkat dari segi kita yang going to handle kewangan-kewangan untuk meluluskan program-program. Kita yang more to melibatkan diri kita sendiri direct ke arah setiap keputusan yang dilakukan untuk pemerkasaan mahasiswa ataupun any penglibatan-penglibatan pelajar dalam universiti. So ini diberikan macam Izwan bagi tahu, first kami ambil sebagai kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan kita sendiri kepada mahasiswa-mahasiswi dalam universiti. Kedua, untuk meningkatkan keprihatinan dan bertanggungjawab dalam diri kita. Kalau kita diberi peluang, for Kevin sendiri, memberikan these types of experience ataupun pengalaman yang secukupnya, ini akan membantu kita untuk menjaga satu organisasi ataupun kalau kita keluar dalam di mana-mana tempat untuk bekerja, ini yang akan menjadi backbone untuk kita untuk menyuarakan pendapat dan menyelesaikan sesuatu tugasan dengan lebih matang. Betul. Saya setuju ya, sebab Izwan, Kevin, tak semua generasi muda seperti yang saya sebut tadi kan,
saya pasti sebilangan besar daripada pelajar mereka menghargai kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan kepada para pelajar. Okey, dalam memastikan semua pelajar berada pada platform yang betul, ya, bebas politik, ya, tak berpihak kepada mana-mana, apa yang MPP lakukan? Bagi saya sendiri dalam konteks politik, Datin, Ya. bagi saya pada tahun 2019 YB Dr. Mazli Malik meminda AUKU di mana pelajar ini, mahasiswa ini diberikan kebebasan untuk berpolitik secara parti dalam ataupun di luar kampus. Ia adalah satu signal yang jelas bahawa orang kata landscape politik di Malaysia ini, di tanah air ini memerlukan satu nafas yang baru. Tapi saya percaya dalam politik ni dia ada perlu adanya orang cakap celik politik. Dalam kita mengamalkan politik ini perlu ada celik politik dan politik matang. Celik politik ni bermaksud pada ilmu tentang politik. Bagaimanakah politik ini digunakan untuk kebaikan, bukan untuk sebaliknya. Jadi saya percaya secara tak langsung kita nak melahirkan pemimpin yang akan memimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi perlu ada political literacy ni, Datin. Jika tidak ada, politik ni akan disalahgunakan. Saya bagi satu analogi, Datin, pisau. Pisau ni digunakan untuk memotong, untuk memudahkan kehidupan seharian manusia. Tapi apabila pisau ini digunakan untuk membunuh, mengugut dan sebagainya, adakah salah pisau atau salah pengguna? Sama juga dengan politik. Jika politik ini digunakan oleh orang yang betul, untuk tujuan yang betul, ia akan membantu kita, ia akan membantu negara kita. Jika digunakan oleh orang yang salah, maka sebaliknya lah. Itu Datin. Bagi saya sendiri, politik ini apabila dah diberi kepercayaan, mahasiswa dah diberi kepercayaan, perlu ada orang kata ilmu tentang politik itu supaya ia tidak disalahgunakan lah. Bagi saya sendiri, Datin. Baik. Untuk Kevin, ya, sebagai naib yang dipertua MPP, ya, sejauh mana kerjasama antara Kevin dan Izwan dalam memastikan MPP ni bergerak pantas, efektif dalam kalangan pelajar? Macam mana perancangan tu dibina antara saudara berdua? Okay. First, lepas kita habis PRK, kita duduk terus. Bukan sahaja saya dengan Izwan bersama dengan Setiausaha Agong dan juga Bendahari Kormat. Kita selalu berempat, bukan berdua. Kita akan berempat and then discuss apa yang kita boleh membawa perubahan dan juga macam mana kita boleh lebih efektif daripada majlis program pelajar yang dulu. So first thing first, kita buat first yang kita kena settlekan kabinet. Lepas tu mau kepada macam mana kita nak memberi pendedahan utama kepada majlis program pelajar yang lain. So untuk bergerak secara kali ini pembawakan kita pun mau kepada eksekutif, pemerkasaan eksekutif kita untuk lagi, bukannya majlis perwakilan pelajar MT saja yang bold selalu. Tapi kali ini kita membawa eksekutif sendiri, ada pride dia orang. Oh, kami merupakan majlis perwakilan pelajar. Okey, eksekutif residensi dan pengangkutan. So dia orang ada pride sendiri. So sebelum tu kita kena memberikan knowledge to them. So itu yang paling penting yang kita lakukan ialah membawa kepada kunjungan hormat kepada PTJ. Walaupun dalam minggu exam kita masih bergerak untuk berjumpa dengan PTJ dan settlekan kertas cadangan untuk 1 tahun. Apa yang kita akan lakukan dari segi kebajikan. Okey, 1 tahun ni, 1 penggal ni, what we going to do. Dari segi contohnya bulan Ramadan kita nak bagi bubur lambu. So perkara-perkara tersebut kita dah already ada dalam decision perancangan. So itu yang membawa kita lebih efektif untuk bergerak. Kiranya perancangan tu dah lengkap sampai ke bulan Disember nantilah. InsyaAllah akan ditambah baik dari semasa ke masa, Datin. Dan tambahan, Datin, mengenai kepimpinan pelajar ni, saya percaya a good leaders create more leaders and not followers. Itu pembawakan yang kami cuba bawa kepada kepimpinan di Universiti Utara Malaysia sendiri. Kerana MPP, kita ada kelab persatuan. Kita ada di INASIS, kita ada JKPS. Kita ada kelab anak negeri. Jadi saya percaya kepimpinan pelajar di Universiti Utara Malaysia ni bukan hanya berfokus pada MPP. Ia melibatkan lebih ramai lagi mahasiswa di luar sana. Melalui sekecil-kecil mana pun kelab persatuan, ia masih dianggap sebagai pemimpin pelajar. Jadi itu pembawakan saya sendiri dan rakan untuk bagaimana kita nak create a big team among UUM student ni untuk kita pastikan bahawa kepimpinan pelajar di UUM ni sentiasa segar. Sentiasa membawakan pembaharuan dan yang paling utama,
sentiasa membawa kebaikan kepada UUM sendiri, Datin. Ada tak masalah dengan pelajar yang against MPP ni? Secara jujur. Yang mempunyai pemikiran sendiri, ya, macam saya tak perlukan MPP. Saya boleh bergerak sendiri. Ada tak Izwan atau Kevin mengalami? Bagi saya sendiri, Datin, boleh saya mula dari Kevin, tentang orang kata pandangan, persepsi rakan-rakan mahasiswa ini sentiasa kami menyambut baik. Kerana kita tidak boleh menganggap apabila teguran, komen-komen ini sebagai satu hentaman. Bagi saya sendiri, saya anggap satu komen ataupun aduan itu adalah sebagai satu peluang untuk kami MPP tambah baik. Mungkin daripada segi, kalau saya boleh straightforward kepada Datin sendiri, mungkin daripada segi mungkin adab, daripada segi faktanya, mungkin boleh ditambah baik. Cuma apa yang kami fokuskan adalah aduan tersebut. Jadi bagi saya ini tentang persepsi, ada yang tidak suka MPP. Dalam amanat YB Menteri sini menyatakan yang pertama, tugas berat yang menanti KPT adalah untuk gain the trust from the stakeholders. Sama juga begitu dengan kami di MPP. Yang pertama, kita perlu untuk mengembalikan keyakinan mahasiswa, mengembalikan keyakinan pimpinan mahasiswa, untuk mengembalikan keyakinan pihak pengurusan terhadap MPP. Jadi untuk nak kembalikan keyakinan ni, dia bukan melalui omong-omong kosong. Ia perlulah melalui action. Jadi saya percaya dalam tempoh yang singkat ini, setahun ni bagi saya tak panjang. Tak panjang. Tapi kalau setahun ni kami utilize, kami manfaatkan dengan sebaiknya, insya-Allah saya yakin dan percaya setahun ni akan menjadi satu tempoh yang lebih daripada cukup untuk kami menyumbang bakti kepada UUM sendiri, Datin. Kevin. Tambahan pula untuk benda ni, kami nak tekankan satu benda, iaitu kepada mahasiswa-mahasiswi yang menonton Elo Sinto hari ini. Ya, itu baik untuk Kevin dan Majlis Perwakilan Pelajar sendiri untuk ada perselisihan faham ataupun ada pandangan-pandangan yang berbeza daripada Majlis Perwakilan Pelajar. For Kevin sendiri, kadang-kadang apa yang pelajar melontarkan, benda tu idea yang baik kadang-kadang. Isu yang kami pun tak perasan kadang-kadang. So, apa yang kami nak bagi tahu kepada mahasiswa-mahasiswi yang menonton ialah kadang-kadang kita tersilap sikit dalam benda ni, iaitu melontarkan isu dan pandangan di tempat ataupun platform yang tidak sepatutnya. Iaitu kalau kita bagi tahu dalam Facebook semata-mata, orang tak dengar kita. Idea yang sangat baik, solusi ataupun masalah kita tak didengari. So apa yang kami cuba menekankan pada hari ini ialah gunalah platform-platform yang betul untuk menyuarakan pandangan, iaitu boleh direct dengan MPP ataupun kita ada e-aduan Majlis Perwakilan Pelajar. Kita boleh gunakan platform itu untuk menyuarakan pandangan dan solusi juga. Jadi khidmat Izwan dan Kevin ni khidmat percuma kan? Khidmat percuma, Datin. Ya. Jadi perancangan dah siap sampai hujung tahun dan akan terus ditambah baik. Dari segi semestinya anda berdua perlukan bajet ya untuk melaksanakan perancangan sehingga bulan Disember. Jadi macam mana perancangan itu dari segi bajet itu disusun atur? Baik, Datin. Bajet itu sendiri, sumbernya memang terus dari pihak pengurusan sendiri. Kerana kami MPP, kami adalah satu entiti yang sentiasa bekerja rapat dengan pihak HCP. Di bawah TNC HCP sendiri, Prof Matada. Jadi apa-apa daripada segi kewangan, daripada segi kebajikan yang kita jalankan, ada kerjasama daripada HCP, daripada pihak masjid, daripada INASIS. Jadi kewangan ini adalah satu kewangan yang kita nak giving back to students, nak giving back kepada community. Bagaimana kita nak pastikan kewangan ini digunakan, disalurkan kepada tempat yang tepat. Bukan digunakan untuk perkara-perkara yang lain lah yang tidak memberikan manfaat kepada student itu sendiri, Datin. Baik. Izwan, saya difahamkan pemilihan seterusnya ialah pada awal Januari depan. Ya? Dan masa berlalu begitu pantas sekali sekarang ni. Ya? Jadi Izwan sendiri sebagai yang dipetua MPP, apa yang Izwan ingin sampaikan, message yang Izwan ingin sampaikan kepada para pelajar UUM dan juga penonton kita pada hari ini? Baik, terima kasih, Datin. Bagi saya sendiri ini adalah mungkin satu peluang dan ruang pada saya untuk menyampaikan apa harapan saya kepada rakan-rakan mahasiswa yang lain. Yang pertama, apa-apa pun kita dalam perkara ini adalah secara bersama. Saya sendiri mahasiswa UUM. Jadi kalau ada apa-apa
masalah ataupun ada apa-apa aduan, boleh saja terus kepada kami. Dalam kita menyampaikan aduan, yang ingin saya tekankan ataupun apa-apa idea, pandangan, perlu ada dua aspek ini. Yang pertama adalah sifat tabayun. Tabayun ini membawa maksud perlu ada kaji selidik, perlu ada fakta, perlu ada hujahnya supaya kita menyampaikan sesuatu perkara ini, ia adalah satu perkara yang relevan dan yang berasas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perlu ada hadir sekali dengan adab. Bagi saya sendiri, UUM adalah institusi ilmu. Kita di sini untuk mencari ilmu. Kita di sini untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita hilang dua perkara ini, iaitu yang pertama, dalam kita menyampaikan satu perkara perlu ada buktinya. Dan yang kedua, yang mungkin saya lihat bukan dalam konteks UUM saja, dalam konteks negara kita sendiri yang semakin lama semakin hilang adab ini dalam kalangan orang muda, di kalangan mahasiswa. Jadi adab ini sangat penting dalam kita menyampaikan satu perkara. Kerana adab ini tidak bermakna kita lemah, Datin. Adab ini, itulah budaya kita. Itulah yang akan mencerminkan siapa kita pada generasi yang akan datang. Kerana itulah satu keunikan yang perlu kita bawa, iaitu yang kedua perkara, iaitu tabayun dan juga adab. Dan saya berharap kerjasama daripada pihak pengurusan dan mahasiswa terus kita perkasakan. Terus kita pastikan agar UUM ini sentiasa dalam keadaan baik dan sejahtera, insya-Allah. Kevin sebagai naib yang di-Petua MPP, mungkin Kevin juga ada sesuatu yang ingin disampaikan pada pelajar UUM. Boleh, Silakan Kevin. Terima kasih Datin. Untuk mahasiswa-mahasiswa UUM, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana tanpa anda saya tak duduk di sini. So tanpa sokongan anda, saya berharap sokongan anda akan berterusan sampailah 1 tahun ni. Saya menggunakan platform ni untuk mengucapkan good luck, all the best for your final exam yang you guys sedang buat. Itu first thing. Kedua ialah kita sebagai mahasiswa di UUM, kita sampai di sini ada tujuan yang sangat penting, iaitu untuk mencapai impian kita, bukan impian kita sendiri, impian ibu bapa kita, impian keluarga kita. So, menggunakan platform di universiti ini sebaik mungkin. Dan juga kalau ada apa-apa masalah, jangan risau, jangan segan untuk menghubungi kita. Jangan ikut hierarki. Boleh je hubungi Majlis Perwakilan Pelajar directly bila-bila masa. Kami sedia untuk membantu anda. And before saya pass kepada Datin, saya nak bagi tahu satu perkara yang selalu saya membawa dalam ingatan diri Kevin, iaitu letakkan cita-cita kita ataupun impian kita setinggi langit. Walaupun kita jatuh, kita akan jatuh di kalangan bintang-bintang. So, membawa perkara ini in your life, and then selamat berjaya dalam universiti. Terima kasih. Baik, Izwan, Kevin, terima kasih atas perkongsian maklumat, pengalaman, ya. Dan saya doakan saudara berdua agar terus tabah, ya, dalam menjalani tugas sebagai tunggak utama MPP. InsyaAllah, terima kasih. Dengan itu, nampaknya masa amat terhad untuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti, ya. Dan penonton sekalian, ini bermakna tibalah masanya untuk kita berpisah, ya. Tapi berpisah hanya untuk seketika. Program khas Hello Sintok akan kembali bersama anda. InsyaAllah dalam waktu terdekat ni, ya, kita akan kembali dan kita akan terus menebual figura-figura yang memainkan peranan yang amat penting di Universiti Utara Malaysia UUM ini. Jadi jangan lupa, ya, para pelajar, para penonton di luar sana, pesan Izwan, pesan Kevin, gunakan platform yang betul, ya. Jika ada sebarang masalah untuk berhubung dengan MPP, gunakan platform yang betul. Secara singkat itulah pesanan dari mereka, ya. Dengan itu sekian dulu, ya, program khas Hello Sintok yang bersiaran secara eksklusif di saluran UUM Today. Sehingga kita bersua lagi, jaga diri dan jumpa lagi.